4, 3, 2, 1. Sama lagi dengan saya Profesor Hanafi dan dengan rakan-rakan saya yaitu Teacher Joanne, Teacher Serlini, Teacher Esther, Teacher Ika dan Teacher Lisa. Baiklah, hari ini kita akan belajar tentang bagaimana kita berkomunikasi dengan kanak-kanak dan cara kita bercakap dengan mereka. Oke? Hai semua, hari ini saya akan bercakap mengenai komunikasi antara kanak-kanak dengan orang dewasa dan juga strategi berkomunikasi dengan kanak-kanak. Mesti kamu berpikir, apa juga itu komunikasi ataupun ada yang kurang paham. Komunikasi itu adalah satu proses menerima atau memberi maklumat, ide, perasaan dan juga pikiran baik secara berindividu ataupun berkumpulan. Komunikasi mempunyai dua kategori, secara lisan dan juga bukan lisan. Komunikasi pun boleh disampaikan melalui pandangan wajah kita ataupun mata, telepon bimbit, bahasa isyarat dan juga penulisan. Kalau bahasa isyarat biasanya orang kurang upaya ataupun bisu ataupun peka, dorang akan menggunakan tangan dorang untuk berkomunikasi atau menerima atau memberikan maklumat lah kalau ataupun dorang bercerita begitu. Kalau telepon bimbit pula biasanya orang akan menggunakan media sosial lah seperti WhatsApp, Telegram, Instagram, Facebook. Melalui guna media sosial tuh orang akan berkomunikasi dengan orang lain. Biasanya kalau untuk orang-orang yang jauh, keluarga kita yang tinggal jauh, itulah gunanya media sosial untuk kita berkomunikasi, untuk memudahkan kita lah, lebih kurang begitu. Kalau pandangan wajah ataupun mata ini kita boleh lihat paling senang lah kalau biasanya budak-budak ataupun kalau di bapak kita pun kalau dorang marah mesti dong dari muka dorang kita tahu sudah dorang marah. Kalau budak-budak dong sedih tidak dapat gula-gula mesti dong muram saja dalam satu hari. Kita boleh tahu dari sana. Oleh itu komunikasi antara kanak-kanak dan orang dewasa sangat penting. Kenapa sangat penting? Karena melalui berkomunikasi dengan orang dewasa dapat meningkatkan keyakinan diri pada kanak-kanak dan juga penggunaan bahasa mereka. Kita sudah dengar apa yang Teacher Joanne katakan tadi tentang komunikasi. Sekarang mari kita lihat apakah pula strategi kita berkomunikasi dengan kanak-kanak. Mari kita dengar perbahasan daripada teacher. Terdapat beberapa strategi berkomunikasi dengan kanak-kanak. Strategi pertama ialah bercakap sendiri. Apa tuh bercakap sendiri? Orang gila sejatuh. Apa juga maksudnya tuh? Bercakap sendiri nih tanpa menerima apa-apa respon daripada kanak-kanak. Melalui strategi ini dia dapat meningkatkan perkembangan sosial kanak-kanak. Mostly yang menggunakan strategi ini mesti ibu bapak. Tanpa kita set di kepala kita pun kita otomatis akan jadi begitu. Sebagai contoh mesti kita ambil sudut dulu ya. Lepas itu kita ambil mangkuk dulu, kita tuang nasi ataupun letak nasi gitu. Terus kita makan. Cara kita makan macam mana? Buka mulut, terus kemudian kita bukalah juga kan mulut kita begitu. Terus kita pun juga begitu. Terus tuh baby pun ikut juga kamu. Jadi itu adalah cara-cara berkomunikasi dengan kanak-kanak. Melalui strategi ini, kanak-kanak dapat membiasakan diri mereka apa yang hendak dilakukan ketika waktu makan. Selain itu, memberi respon ketika makan juga merupakan strategi berkomunikasi dengan kanak-kanak. Sebagai contoh, ketika kanak-kanak sedang makan biskuit ataupun cake, kita harus memberikan respon. Sebagai contoh, dia sedapnya biskuit nih, sedap biskuit nih, ataupun tidak sedap biskuit nih atau begitu. Melalui respon tersebut, kanak-kanak dapat mengaitkan apa makanan yang mereka makan melalui respon wajah mereka ataupun pandangan mereka. Seterusnya untuk strategi kedua adalah dengan membiarkan kanak-kanak tersebut berinteraksi dengan rakan-rakan sebaya mereka, di mana dengan membiarkan mereka bermain ataupun berinteraksi dengan rakan-rakan sebaya mereka akan membuatkan perkembangan sosial mereka menjadi lebih baik. Sebagai contohnya, di mana seorang individu kanak-kanak tersebut berkawan dan bermain dengan seorang kanak-kanak yang rajin, yang perwatakannya
rajin akan membuatkan dirinya tersebut berkembang, perwatakannya akan terus berkembang. Contohnya, apabila kanak-kanak tersebut berkawan dengan seseorang individu yang rajin, maka kanak-kanak tersebut juga akan mengikuti perwatakan tersebut yang membuatkannya dirinya berkembang dengan lebih baik, tidak secara kognitif. Respon dan mengambil giliran adalah salah satu cara bagi orang dewasa berkomunikasi dengan kanak-kanak. Sebagai contoh, apabila kanak-kanak menginginkan sesuatu, kita sebagai orang dewasa, kita perlu memberikan ataupun kita perlu memenuhi apa permintaan mereka. Nah, kesan positifnya di sini anak-anak dapat tahu bahwa cara berkomunikasi itu adalah salah satu cara untuk mereka memenuhi keinginan mereka. Namun terdapat juga kanak-kanak yang tidak pandai bercakap, oleh itu mereka akan membuat bunyi ataupun menangis. Oleh itu kita sebagai orang dewasa, kita perlu memahami dan kita perlu menunggu dan memberi respon kepada kanak-kanak tersebut. Interaksi orang dewasa dengan kanak-kanak ini boleh membantu dalam meningkatkan perbendaharaan kata kanak-kanak, dan kanak-kanak akan lebih pandai untuk bertukar informasi dengan kita, dengan orang dewasa. Lantaran itu sebagai orang dewasa, kita bukan saja perlu bercakap dan kita bukan saja perlu memberitahu semua informasi kepada kanak-kanak, kita juga perlu menjadi pasangan interaksi untuk kanak-kanak agar kanak-kanak perkembangan mereka dapat meningkat dan tidaklah merosot. Oleh itu pembentangan seterusnya saya akan berikan kepada kawan saya. Seterusnya saya akan membentangkan tentang strategi yang seterusnya. Sebelum itu saya perkenalkan diri, nama saya Nurkalisa binti Jafar. Baiklah, strategi yang seterusnya adalah kerap berbual dengan kanak-kanak menggunakan kosakata yang pelbagai. Hal ini karena bilangan dan kualiti perkataan yang digunakan oleh ibu bapa memberi kesan kepada perkembangan bahasa kanak-kanak itu. Bilangan perkataan dan jenis perkataan yang berbeza yang digunakan oleh orang dewasa ataupun ibu bapa, dan komunikasi serta interaksi positif yang dilakukan bersama kanak-kanak akan memberi kesan kepada perkembangan bahasa kanak-kanak. Perlu diketahui juga, bilangan perkataan yang didengar oleh sebagian kanak-kanak lain adalah berbeza dengan sebagian kanak-kanak lain. Hal ini karena bergantung kepada bilangan perkataan yang diungkapkan kepada kanak-kanak itu melalui ibu bapa ataupun orang dewasa dan juga orang di sekelilingnya. Oleh itu, perbezaan perkataan yang didengar oleh kanak-kanak akan memberikan kesan kepada perkembangan bahasa kanak-kanak itu. Sekiranya orang dewasa atau ibu bapa yang kurang berbual ataupun bersembang bersama kanak-kanak itu, berkemungkinan perkembangan bahasa mereka belum cukup meningkat. Maka dengan itu, ibu bapa atau orang dewasa serta orang di sekelilingnya, terutama sekali guru-guru, ibu bapa dan juga rakan-rakan, semestinya sering berbual ataupun bersama dengan kanak-kanak, karena semakin banyak kanak-kanak mendengar perkataan-perkataan yang baru, maka semakin banyaklah perkataan-perkataan dan kosakata berbagai yang mereka akan ketahui. Sekian daripada saya. Kenapa Nina? Kenapa manja? Kenapa tiap buat kerja rumah? Saya tidak berhalangan dengan soalan ini. Soalan yang mana satu? Yang ini. Ini. Oh, mudah aja nih. Antara 3.301 dengan 3.131, mana jumlah yang paling banyak? 3.301. Betul. Bermakna 3.301 lebih besar daripada 3.131. Sekarang Nana faham?
Oke, kita pergi soalan yang kedua. Antara 3.131 dengan 3.133. Mana jumlah yang paling kecil? 3.131. Betul. Bermakna 3.131 lebih kecil daripada 3.133. Sekarang Nana paham sudah macam mana cara untuk buat soalan ini? Paham. Terima kasih sebab mengajar saya. Sama-sama. Jom kita susun. Siap main sudah. Jadi kita susun sama. Wow, kita beli macam itu Ten. Coba kira-kira masih masuk. 1. Oke, yang lain. 2. Lagi. 3. 4. Ya. Wow. Jadi pistol. Wow. Oke, cepat. 5. Ini lagi cepat. 5. Dan pandai. Kasih masuk. Macam dinosaur. Tengok dinosaur. 5. Masuk lagi. 6. Pandai. Lagi. 7. Wow. Dan 8. Dia terjun sudah masuk. 8. Lagi. 9. 10. Yeay, lagi masuk cepat. Sakitnya, aduh, yeay, bagi masuk cepat. Sakitnya, timbak. Coba tentang timbak dinosaur, cepat. Lalu, ada dia kena. Coba timbak si Tenten. Piu. Wih, alala. Kesimpulannya, komunikasi antara kanak-kanak dengan orang dewasa adalah sangat penting untuk perkembangan sosial dan bahasa kanak-kanak. Ini karena orang dewasalah yang memainkan peranan penting dalam perkembangan sosial dan bahasa kanak-kanak. Oleh itu, dengan adanya strategi komunikasi positif yang dilakukan terhadap kanak-kanak seperti memberi tindak balas terhadap apa yang kanak-kanak itu lakukan, seterusnya bertukar-tukar maklumat dalam konteks sosial bersama dengan kanak-kanak, dan di samping itu menetapkan masa dan tunjukkan minat apabila kita berbual dengan kanak-kanak, apalagi apabila kanak-kanak itu mengajukan soalan kepada kita. Dan selain daripada itu, berkomunikasi dengan menggunakan bahasa yang mudah dipahami tapi dengan cara yang betul kepada kanak-kanak juga adalah salah satu cara kita berkomunikasi dengan kanak-kanak secara positif.